الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Hadirin mukminin, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, malam ini kita akan sambung balik bacaan berkaitan dengan hadis-hadis ataupun kisah-kisah di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur ataupun memberikan kritikan, panduan dan nasihat kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Malam ini kisah yang ke-8, muka surat 33. Hadis yang ke-8, muka surat 33. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata, daripada Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, bainama nahnu fil masjid ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pada suatu hari ketika mana kami sedang duduk di dalam masjid Nabawi, masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami duduk bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza jaa a'rabi, telah masuk ke dalam masjid a'rabi, seorang Arab Badui, Arab kampung, Arab pendalaman. A'rabi ini kita boleh istilahkan sebagai Arab Badui. Okey. Faqama yabulu fil masjid, dia masuk ke dalam masjid dan dia kencing di dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melihat kepada tindakan yang dilakukan oleh Arab Badui tersebut, faqala ashabu Rasulillah, maka berkatalah, menegurlah para sahabat, yakni sahabat-sahabat yang melihat, yang duduk bersama-sama dengan Nabi itu, bila tengok tindakan dia itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, depa duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, depa pun melarang dan cuba menghentikan Badui tersebut. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mereka. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tudrimuh, da'uh fatarakuh hatta bala, thumma inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'ahu faqala lahu inna hadhihi al-masajid la tasluh li syai' min hadha al-baul wala qadar. Bila dia kencing, sahabat nak pergi halang dia, nak pergi pukul dia, nak pergi hentikan tindakan dia itu. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegah sahabat-sahabat daripada mengganggu Badui tersebut kencing. Nabi kata, biarkan dia kencing, biarkan, bagi dia habis kencing. Setelah dia selesai menunaikan hajat dia tu, dia kencing sampai habis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam tegur dia. Sebab tu hadis ni masuk dalam bab ini ataupun masuk dalam buku kita. Rasulullah menegurnya dengan mengatakan bahawa sesungguhnya masjid tidak boleh dan tidak dilarang, la tasluh, tidak dibenarkan untuk melakukan sebagai tempat menunaikan hajat, sama ada buang air kecil al-baul wala qadar ataupun najis. Nabi kata masjid ni tak boleh buat macam kau buat tadi. Perbuatan kau tu salah. Masjid bukan tempat untuk tunai hajat, bukan tempat untuk qada hajat.
Tetapi masjid adalah tempat untuk lidzikrillah azza wa jal. Masjid ini adalah untuk zikir kepada Allah. Wassalah, mendirikan salat. Wa qiraatil Quran, membaca Al-Quran. Nabi SAW terang dekat dia apa perkara yang boleh buat di masjid. Masjid ni orang mari nak berzikir, orang mari nak salat, orang mari nak baca Al-Quran, bukan tempat untuk kencing berak. Yang kau buat tu jangan ulang lagi. Okey? Ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam, kalau kita tengok daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, dan kita juga dapati hadis ini ada sambungan dia. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkan untuk dibawakan suatu bekas air, kemudian dijirus atau dituang di tempat yang dia kencing tadi. Dan kita tahu lantai masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah daripada tanah, bukan kapet macam kita ni. Jadi dia kencing dalam masjid tu, Nabi kata bawa mari air, satu bekas jurus tuang di atas tempat dia kencing tadi untuk membersihkan kawasan tersebut daripada air kencing badui tadi. Nabi panggil orang lain, bukan suruh dia cuci, tapi Nabi panggil orang lain untuk mari, sahabat lain bawa air cuci tempat tersebut supaya bersih. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kita juga ada tambahan. Nabi SAW sebut pada sahabat, Nabi kata fa innama bu'ithtum muyassirin walam tub'athu mu'assirin. Allah menghantar kita untuk memudahkan urusan manusia. Allah tidak mengutuskan kita untuk menyusahkan orang. Itu ada maksud dia. Bila Nabi tegur sahabat, Nabi larang sahabat ganggu badui ni kencing. Kemudian Nabi tegur elok-elok sahabat badui ni, kata jangan kencing dah lepas ni. Nabi suruh cuci. Nabi kata kita ini Allah lantik, Allah pilih untuk memudahkan urusan orang, bukanlah untuk menyusahkan orang lain. Itu apa yang disebut di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Hadis ini masyhur. Hadis ini kerap diulang dan dibaca. Bahkan sebahagian daripada kita mungkin pernah mendengar ulasan, syarahan, huraian yang disebut oleh para ulama berkaitan dengan fiqh, pengajaran ataupun apakah perkara yang boleh kita keluarkan daripada hadis badui kencing di dalam masjid. Jadi mari kita tengok apa yang disebut oleh penulis kitab ataupun buku kita ini. Pertama dia kata larangan membuat kotoran di dalam masjid. Hadis ini menjadi isyarat larangan kencing atau membuang kotoran di dalam masjid, kerana masjid adalah tempat yang perlu dijaga kebersihan dan kesuciannya. Terdapat juga larangan daripada Nabi meludah di dalam masjid atau melakukan apa-apa kotoran di dalam masjid. Ini poin yang pertama. Okey. Dia kata hadis ni tak benarkan kita mengotori masjid. Apa yang boleh kita pegang atau apa yang boleh kita ambil? Hadis ini menunjukkan bahawa tempat untuk kita mendirikan salat mestilah bersih daripada najis. Itu poin yang pertama. Kerana masjid ini disebut dalam hadis tadi adalah untuk zikrullah, iqamis salah, qiraatul Quran,
untuk mendirikan salat, membaca Al-Quran dan juga berzikir kepada Allah. Jadi tuan-tuan, apabila kita nak mendirikan salat, tempat yang kita nak salat itu mesti dipastikan bersih daripada apa? Najis. Kita bukan sahaja memastikan pakaian yang kita nak pakai di dalam salat itu, kain kita, baju kita, seluar kita, ataupun telekung kita ke, pakaian wanita, mesti dipastikan bersih. Pakaian mesti bersih. Wa thiyabaka fatahhir, dan bersihkanlah pakaian kamu. Selain daripada pakaian, kita juga kena pastikan tempat yang kita nak salat itu bersih. Sebab itu kita menggunakan alas yang kita sebut sebagai sejadah. Tapi yang kita pakai sejadah ni bukan kerana kotor, tetapi disebabkan oleh faktor kesihatan. Tapi saya nak sebut juga kat tuan-tuan ni, nak bagi faham elok ni. Tuan-tuan kena ingat bahawa di dalam Islam, hukum asal permukaan bumi adalah suci. Itu kena ingat. Sebab apa? Sebab bila kita nak salat, kita boleh salat di mana-mana sahaja di atas muka bumi Allah ini tanpa was-was. Kerana hukum asal kepada muka bumi ini adalah suci. Jadi kita boleh salat di dataran, kita boleh salat di sawah, kita boleh salat di padang, kita boleh salat di mana-mana sahaja, kerana Nabi SAW menyatakan, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Allah telah melebihkan aku dan umatku daripada umat-umat sebelum ini, iaitu Allah menjadikan keseluruhan muka bumi ini sebagai tempat untuk salat dan tempat yang suci. Dan suci maksudnya kita boleh salat lah. Pasal itu Nabi kata, di mana-mana sahaja kamu mendapati masuknya waktu, adraktumus salah. Maksudnya kita pergi mana-mana, dalam hutan ke, di mana-mana lah, masuk waktu salat, maka kita boleh salat di mana-mana kawasan di atas permukaan bumi ini, sama ada berlapik atau tak berlapik. Tuan-tuan pergi mana-mana, bangunan ke apa ke, masuk waktu, ambil wuduk, menghadap kiblat, salat. Kecuali sebab itu tuan-tuan, hukum asal, al-aslu fil asya' atau asy-syai', asal kepada sesuatu, air ke, apa dia ni, tanah ke, ataupun apa-apalah, asalnya bersih, asalnya suci. Melainkan apa? Jelas kepada kita najis. Ini untuk mengelakkan kita bersikap apa? Susah payah lah, bersikap wah-wah, bersikap apa? Sulit. Pasal itu agama ni mudah. Nabi kata tadi kan, kita diutuskan muyassirin, untuk memudahkan orang. Tuan-tuan pergi ke hotel, tapi sekarang ni bukan masalah kebersihan, kesucian. Sekarang ni masalah kesehatan. Sebab permukaan tu mungkin bersih dari najis, tapi ada kuman, kan? Mungkin orang yang ada COVID pi pegang ke, pi bersin ke, pi batuk ke, jadi dia punya kuman tu pergi ke kawasan tu, kita pula pi cium lantai tu, kuman tu pi ke hidung kita, masuk ke mata kita, kita pun kena COVID. Itu tujuan dia yang kita duk lapik lah ni. Kan? Ada orang dia tahan ada pakai mask tak? Mai aku pinjam sikit mask. Bagi seorang sikit. Ni orang nak balik Sabah pun nak bedak seorang sikit juga ambil. Tapi saya nak habaq kat tuan-tuan apa dia?
Asalnya bila tuan-tuan kita tolak bab Covid, Ustaz. Tak payah cerita bab Covid. Tuan-tuan pergi hotel ke, tuan-tuan pergi mana-mana kawasan ke, tuan-tuan masuk mana-mana tempat, tak jelas, tak terang, tak zahir najis, maka hukumnya adalah bersih. Tuan-tuan boleh salat. Tuan-tuan pergi training bola, azan asar, kan? Tuan-tuan ambil yang semayang, pacak menghadap kiblat, salat atas padang bola tu. Contohnya. Ataupun tuan-tuan pergi ke Bendang, kan? Masuk waktu duha ke, nak semayang duha, pergi atas ban tu. Janganlah duk pergi tenggelam dalam Bendang tu. Pergi atas ban tu, atas apa, jalan tepi tu, salat atas tu, atas apa, tanah tu, atas rumput tu. Suci, tak ada apa. Nabi salat di atas tanah. Sebab itu ada hadis, bila hujan lekat selut, lekat tanah itu di muka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mungkinlah kotor, belengah, selut, tapi dia bukan najis. Tapi janganlah pula tuan-tuan tengok ada tai lembu ke, duk pergi sujud lagi. Taklah. Okey. Kita pergi mana-mana, tak ada sejadah. Cari sejadah tak ada. Boleh tak boleh salat ni? Tengok lantai dia bersih. Macam saya bawa rombongan jamaah, kita pergi ke airport, lapangan terbang kan. Mana kita bawa sejadah? Surau pula kecil, kan? Kita nak naik kapal terbang, susah, kesempitan waktu. Maka kita pergi cari tepi. Janganlah terpacak tengah-tengah orang duk lalu lalang pula, kan? Pergi cari mana-mana kawasan, kan? Lantai airport tu kadang-kadang 10 kali bersih daripada lantai rumah kita tu, kan? Dia cuci berapa kali sehari, kan? Bersih. Kita pun salatlah di atas lantai ataupun di atas permukaan tersebut, kerana asalnya adalah bersih. Andaian tak dipakai dalam agama. Andaian, sangkaan, syak ni tak ada nilai dalam agama. Manalah tahu depa pi bilik air, depa pijak lantai ni ke, ataupun manalah tahu sebelum kita mai tang ni siapa dia pi duk buat apa tang ni ke, apa orang pijak. Yang tu syak, yang tu kita sangka, yang tu kita andai saja. Tapi yakinnya apa? Ada tak najis? Nampak tak najis? Ada bau tak? Kalau tak ada, tak nampak, balik kepada asal suci. Itu kaedah dia. Kaedah ni kalau kita faham, kita boleh aplikasi, kita boleh mengguna pakainya di mana-mana sahaja yang kita pergi. Kita pergi dalam hutan, pergi dalam dusun ke, masuk waktu, kita boleh salat. Nampak? Boleh. Itu yang pertama. Kemudian dia kata juga di sini, yang tu faham? Ada soalan tak? Clear? Jadi tak payah duk wah-wah lah. Tak semayang pasal tak bawa sejadah lah, tak semayang lah pasal lantai tak bersih lah apalah, kan? Nampak? Okey. Kemudian kita sambung lagi. Dia kata apa? Menolak kemudaratan yang lebih besar dengan memilih yang lebih ringan di antara keduanya. Ini isu yang kedua. Isu apa? Okey, tuan-tuan. Ni kaedah juga. Dalam hadis ini kita boleh belajar apa? Kencing dalam masjid tu benda yang baik atau benda yang buruk? Tuan-tuan kena ingat, benda tu mungkar, buruk, salah. Sat lagi duk faham kata boleh kencing pula, kan? Dia nak terkencing bila ayak kunci, atau dia tak ada dah, dia pancut. Tu imam kata, "Oi, pasal apa ni?" Dalam Sahih Bukhari, badui kencing, Nabi tak kata apa. Nabi benarkan dia kencing itu bukan sebagai satu keizinan untuk kencing, sebab lepas tu Nabi tegur. Okay, jadi tuan-tuan kena ingat lah, kencing mungkar. Kencing dalam masjid tu mungkar, salah, haram.
haram, berdosa. Tetapi perbuatan menghalang dia atau nak pi pukul dia tu, waktu dia tengah duk kencing tu, lebih mungkar, besar dia punya mudarat dia daripada dia kencing. Faham tak? Saya kita bagi contoh macam ni. Kalau dia kencing tang tu memang salah, tapi kesan mudarat dia taklah besar, pasal kita nak kena bersih tang tu saja. Dan dia ni kita kena faham jahil, dia tak tahu. So Nabi ajak, bila kita nak ubah mungkar, dia panggil fiqh taghyir al-munkar, fiqh dalam mengubah kemungkaran. Pasal tu nak ubah benda yang haram, benda yang salah, benda mungkar, bukan boleh ikut nafsu, ikut emosi ataupun ikut perasaan. Dia ada adab dia, ada etika dia. Contoh, dia kencing tu salah, tak ada siapa kata betul, tak ada siapa kata boleh. Tetapi bila kita nak pi cegah mungkar tu, atau kita nak pi halang tu, sat lagi dia akan jadi kuih teruk. Pasal apa? Pertama, dia akan jadi satu pergaduhan. Dan memang lepas tu pun dia ada sebut juga. Saat kita baca. Yang kedua, daripada salah kecil dia pergi kencing tang tu saja yang kotor, bila kita pergi hambat dia, habis satu masjid meramu. Betul tak? Pasal kencing dia bukan boleh stop. Dia duduk tengah kencing, kita pergi ligan dia, dia akan pancut habis. So mana mudarat yang lebih besar? Pasal itu dia ada kaedah akhaffud dararain, kita ambil mudarat yang ringan. Ataupun bila bertembung di antara dua mudarat, dua buruk, dua-dua buruk, kencing tang tu pun buruk dengan kencing rata pun buruk, awam, kita ru'ya, kita ambil yang kurang sikit daripada yang besar. Faham tak? Dua-dua kita tak mau. Bukanlah kita pergi kata, hang kalau nak kencing, hang kencing setempat tak apa. Tapi kalau hang duk pancut kata yang tu tak boleh. Tak, dua-dua tak boleh. Tetapi kita faham dalam situasi ni, yang teruknya kalau kita pergi hambat dia. Macam sahabat buatlah. Pasal dia duk kencing, bila sahabat pis nak serbu dia, kawan akan jadi kecemah, lari bum, 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 bum. Habis satu masjid, satu apa, dia lebih besar daripada. Lah kita kencing tu biar bagi settle. Pasal tu tuan-tuan, kita bila nak ubah kemungkaran, nak ubah kesalahan, nak buat benda yang betul, kita nak tegakkan benda yang hak, nak tegak dia tu, kita kena ambil kira banyak faktor lah. Saya bagi contoh. Saya bagi contoh. Apa dia? Banyak lah kita boleh belajar daripada keadaan ni. Kita mungkin, hadis ni juga ajak, kita mungkin membiarkan kemungkaran itu berlaku dengan kita menangguhkan teguran demi mengelakkan kemungkaran yang lebih besar. Faham tak? Okey. Bagi contoh, mungkin ada di kalangan ahli keluarga kita yang jahil, langgar hukum, tak pakai tudung ke, tak semayang ke, kan? Benda tu mungkar, benda tu salah, benda tu haram. Kita yang nak tegur ni kena hikmah, kena tengok kalau aku tegur ni sesuai tak time ni. Contoh mak kita ke, atau siapa-siapa lah adik-beradik kita duduk sembang maghrib, kita nak keluar pergi masjid, bang azan maghrib, mereka duduk sembang di luar. Kita mungkin di atas semangat tak ada ilmu ni,
Macam sahabat-sahabat tu dia pun semangat lah, tapi mungkin mereka tak tahu Nabi nak tegur mereka, nak ajak mereka sabar sat, nanti kita perbetul. Pasal dia ni tak tahu. Tengok isteri kita ke ibu kita ke apa ke, yang kita tengok keadaan lah. Anak-anak kita tak apalah. Kalau anak kita duk main, "Oi, masuk!" Maghrib duk main, syaitan duk berkelewak, apa nak jadi? Kalau anak kita okey lah. Tapi kalau mak bapak kita tua-tua nak mampu, masjid tak mau pergi, sembang sampai tak ketahuan maghrib isyak. Saya nak tanya, salahkah maghrib mak dia duduk sembang di luar, dia mengaji agama kuat sikit, dia nak pergi masjid, sambil dia start motor, mak dia duduk sembang 2-3 orang dengan jiran lah, sambil lepas sapu jurih pokok bunga, tua-tua duduk sembang sikit, dia nak pergi masjid. Ni geng-geng tua ni apa tak sedap diri, ngaji tak mau semayang apa semua ni, maghrib syaitan duk ada, depa sakan duk sembang. Bolehkah kita cakap? Kalau orang yang bagui hama hentam ke tu, mak tak mau tegakkan hukum Tuhan, dia cucuh kat belakang. Ataupun kita balik nanti, kita pergi, mak, cik nak habaq sikit lah, tak apa elok lah kita duk cakap ni. Kita tegur juga, tapi lepas kita balik mayam maghrib. Lepas tu Tok Imam kata, tadi duk lalu bukan mak hang duk sembang tak tegur. Tok Imam cucu, mak tegur katok pergi, tibai kat atas belakang tu, bagi reti sikit, tua-tua pun tak sedap. Tok Imam pun cucu ke belakang. Kita mungkin lalu tak tegur, pasal apa? Itu bukan masa yang sesuai. Boleh menjatuhkan aib dia, menyebabkan dia dengan kita nanti ada masalah, lagi susah kita nak tegur. Tak apa, biar dia bercakap dulu, siap ni kita balik, tapi sembang dengan dia. Itu lebih hikmah. So orang yang nak ubah mungkar, dia bukan kira membujur lalu melintang patah, salah mau taruh pergi, balon tibai pergi, dah. Dia kena tengok pasal apa? Kita nak ubah tu jadi lebih baik, tapi kalau dengan kita tegur tu dia jadi kuil lagi teruk, dia jadi lagi buruk, mau jadi lagi banyak pelik. Macam hadis tadi ya, dia pergi kencing meramu kata ceruk, slow down sat, tangguh sat, kan? Ambil kira banyak sebab faktor segi, kan? Maka sebab itu orang yang ada ilmu, dia tahu bila dia nak bercakap, bila dia nak diam, bila dia nak tegur, bila dia nak berkeras, bila dia nak berlembut. Ini kita panggil hikmah. Yang Quran baca, Quran sebut ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah kepada Tuhanmu dengan hikmah. Hikmah ni maksudnya kita tak sembrono, tak celapak, tak ketahuan hala, tuju tak ketahuan hala. Kita tahu ni kedudukan ibu bapa kita, macam mana cara kita nak bercakap dengan anak kita, bila kita nak bercakap, apa bahasa, laras bahasa kita nak guna, kan? Ini keadaan-keadaan yang kita boleh ambil kira. Macam tu juga kadang-kadang orang tanya ni, macam mana kita ni kelab malam banyak bakar buang, tak boleh juga. Benda tu salah, bukan kata kita setuju. Ada kelab malam ke, tuan-tuan tahu ada orang buat maksiat, bolehkah kita pergi duk katok bakar? Tak boleh. Tumpang sama lah pun tak boleh jugalah. Tapi orang kita yang pasal tu, tuan-tuan, jangan buat agama di atas semangat. Jangan. Jangan duk sebu sembok tak tahu hala. Bertenang. Kita nampak ada kedai judi, kita pun pakatlah 3-4 orang pergi cucuh bakar. Polis tangkap. Pasal apa hampa pergi bakar? Kami nak hapuskan tempat-tempat maksiat. Ini semua musuh Allah. Jihad, Allahu Akbar. Cucuh. Elok empah ke dalam apa semua. Lepas tu dah lepas ke dalam, dah orang tangkap, kata pula, inilah ujian untuk orang yang berjuang di jalan Allah. Apa tu? Kita bukan masalah kita setuju. Ni hampa ni duk buat apa? Pimai depan kedai kok, lalu 3-4 kali tak buat apa pun, bakar buang. Cucuh bakar. Dah. Bukan masalah kita reda, tapi itu akan menyebabkan mungkar yang lebih besar, kesan yang lebih buruk, kan? Tuan-tuan kena faham ni keadaan macam ni, kan? Nampak dalam keluarga dia tak mayang, boh racun tikus bagi mampu abang semua.
Dia tak siapa yang bagi racun anak-anak ni. Depa tak semayang, musuh Allah, ahli neraka. Daripada hidup biar bagi mati. Saya nak ubah dia bang. Depa tak mau ikut. Dah, itu bukan cara dia. Agama kita kena tengok kesan tindakan kita tu. Pasal tu dalam ubah mungkar ni kita kena ambil kira berapa benda, kata Ibn Qayyim. Ibn Qayyim sebut ada beberapa perkara kita kena. Pertama, bila kita ubah mungkar, kita ubah benda yang salah tu, mesti selesai. Yang kedua, kalau tak selesai pun, dia akan jadi lebih elok. Tetapi kalau kita ubah, dia jadi lebih teruk atau dia jadi lebih besar, jangan ubah lagi. Okey. Orang tanya Ibn Taymiyah. Ni contoh ketika mana tentera Mughal, Tatar, Kublai Khan, Genghis Khan ni serang orang Islam, antara yang lawan Ibn Taymiyah, Taqiyuddin bin Abdul Halim Abul Abbas Ibn Taymiyah, meninggal tahun 726 Hijrah. Ibn Taymiyah, orang tanya Ibn Taymiyah, apa pasal hang tak pi larang tentera Mughal minum arak? Minum arak salah tak? Minum arak tak khilaf. Benarnya khilaf. Minum arak salah? Salah. Haram. Orang tanya Ibn Taymiyah, apa pasal hang tak pi tegur? Hang tengok depa minum arak, pasal apa hang tak pi larang? Apa kata Ibn Taymiyah? Lebih baik depa mabuk. Pasal apa? Kalau mereka mabuk, mereka tak bunuh orang Islam. Faham tak? Tapi kalau kita pergi larang mereka mabuk, kita tak bagi mereka minum arak, cegah minum arak, mereka akan waras. Dan mereka ni kalau waras, mereka akan pergi bunuh orang Islam. Faham ke tak? Bukan, ni dengar orang lelak yang duk mengantuk. Ibn Taymiyah kata boleh minum arak. Ibn Taymiyah kata minum arak tu haram, tapi arak tu mabuk dia dan kelompok dia. Salah. Tapi kalau kita pi bagi halang arak tu, dia jadi ketahuan, dia ketahuan, kita cerah. So kita nak pelihara maslahat yang lebih besar. Maslahat yang lebih besar, iaitu nyawa orang Islam. Macam orang tanya kita lah, banyak benda lah kan, dua-dua tak mau. Tapi ulama kata ambil mudarat yang lebih ringan kan. Seperti orang tanya contoh, dia kata lah, kita hanya boleh selamatkan anak atau mak. Tak apalah, selamatkan anak. Pasal apa? Mak kita bagi hak baru. Ini tak betul. Kita dua-dua kita nak selamat, tapi kita tanya doktor lah. Ulama kata dua-dua tu tak boleh, dua-dua bunuh tak boleh, dua-dua kita nak hidup. Tapi kita tanya, mana chances yang lebih besar? Ibu, maka selamatkan ibu. Bukan makna halal bunuh anak, tetapi dalam keadaan itu kalau kita tak biar anak, apa jadi? Dua-dua mati. Nak selamat dua-dua tak boleh. Kalau kita tak selamat atau tak buat pilihan, dua-dua mati. Dua-dua kita nak. Tetapi dalam hal ini kita tetap buat buruk juga, bukan kita bagus, buruk juga, tapi untuk menyelamatkan satu nyawa. Dah dua-dua tak boleh, biar pilih dua-dua. Tak boleh lah kan. Kencing manis dengan ni kan, kerak kaki ke kerak jari ke kerak apa ke, kan. Ambil yang paling ringan. Dua-dua kita tak mau, dua-dua kita nak, tapi ambil yang paling ringan. Itu maksud dia lah. Bukan mana boleh kencing, tapi Nabi tengok kalau kita larang dia, kita cegah dia, maka akan jadi lebih besar. Maka tuan-tuan kena ambil benda ni, dia panggil fiqh, kena faham elok. Kena faham elok. Okey, teguk berdepan dengan teguk bersendirian, mana lebih baik? Kita kena teguk. Mungkin kita cakap apa, bersendirian,
Sebab kalau kita cakap depan mungkin memalukan dia. Itu kaedah dan sebagainya lah kan. Okey. Ada dia kata, jika orang yang sedang kencing tersebut dicegah dengan tiba-tiba, mungkin ia akan mengakibatkan mudarat serta membahayakannya, atau mungkin ia terkejut lalu berpindah lari ke tempat yang lain dalam keadaan kencingnya merata-rata, akhirnya najis tersebut akan tersebar ke seluruh masjid. Dan ini juga tuan-tuan mengajar kita apa? Sebelum kita nak tibai orang, sebelum kita nak tegur orang, sebelum kita nak taruh orang, kita kena tahu latar cerita dia. Kawan tu baru kenal pintu masjid, tu pun sebelum nak semayang tadi tanya orang sebelah, kita nak mayang apa ni? Kawan tu kata maghrib. Maghrib berapa tak tahu, sama dengan subuh ke ada ke mana. Jadi kalau dia tersujud dulu lepas tu baru rokok, janganlah duk kata apa, hang ni ya. Kita mau kalau bak nak tenyeh ni cukup syok. Kawan tu pakai kain pelekat pun duk tengok cap nak duk depan ke nak duk belakang. Pasal tu Nabi bila dia deal badui ni, badui kalau tengok panggil badui ni cukup teruk penuh, dia mari dekat Nabi, badui ni mari tarik ni rida selendang Nabi ni sampai bekah leher Nabi ni, kasar. Dan dia tak pernah ya Rasulullah, ya Nabi Allah, dia tak ada nak ya Nabi Allah, ya Muhammad. Dia tak educated, tak ada pendidikan. Pasal tu Nabi tak heran. Mai kencing dalam masjid, orang kampung. Dia tak tahu. Macam ada siapa tak tahu PWTC, masa Perhimpunan Agung UMNO. Kesian lah, saya jugalah pi tengok orang jual-jual tu. Bilik air PWTC ni jenis tembok. Apa dia panggil? Apa? Bukan biasa masuk tak bilik air PWTC? Kau tuan-tuan, pas pun pi dah lah. Apa? Jenis kita buka dia tembok kat tu. Saya tak tahulah, tapi bilik air ni jenis tembok dulu tu. Awaknya tak tembok meramu habis. Tembok habis muka. Dia kata, amboi orang Kuala Lumpur berak apa baju. Kita di Perlis ada ke jamban lagu tu. Bila keluar bila air basuh habis, awak basuh habis, aku tak tahu lah, bukan tembok keluar pala apa. Tu baru PWTC. Itu belum lagi PKLCC, KLCC yang jenis suar air keluar tu. Jadi yang ni perak buih lah. Memang tak tahu dia duk kat pancut. Tuan-tuan tak badui ni, tuan-tuan pergi India ini pancut kata. Ikut dah. Jadi orang macam ni kita nak pergi duk ni lah, kita faham dia tak ada ilmu, dia jahil. So kita layan dia lah, bagi tahu elok-elok dekat dia. Ni duk peleceh dia. Apa jakun? Memang jakun lah. Ni mana jakun? Itu belum kira lagi pergi Mekah tak pernah naik lift. Dia kata saya duk tunggu lift ni naik. Memang dia kata buka tutup tak naik. Dia kena baca Zam-Zam ala Kazam baru naik. So tuan-tuan bila baca apa mai duk pancut kencing dalam masjid, pasal dia badui. So Nabi ni tengok da'i, pendakwah, dia faham mad'u, dia punya keadaan orang yang dia nak dakwah. Siapa dia? Orang mengaji ke, orang cerdik ke, orang boleh cakap ke. Pasal tu bila bercakap ni dia kena ikut kadar akal orang. Pasal tu kadang-kadang ada orang hebat, tapi bila dia bercakap tak sampai maksud. Pasal orang yang dia cakap tu macam doktor-doktor kan, doktor duk pi. Dia ada habaq ubat ni. Cuba habaq balik makan KK 2 biji. Faham ah? Dia tahu makan ubat apa tak, paracetamol apa tak tahu. Ubat tu Panadol lah kan. Balik mai duk habaq. Ni dia kata apa penyakit tak tahu. Tapi doktor lama-lama tengok. Dia tak ada apa macam korak mai. Tapi doktor baru-baru jenis hafal buku ni dia habaq nama penyakit. Makcik tu buat kanser pula dah aku.
So bahasa ataupun cara kita menguruskan manusia itu diajar oleh Nabi. Psikologi, bagaimana kita nak menguruskan orang. Bercakap dengan budak universiti tak sama dengan bercakap dengan orang budak kampung. Bercakap dengan orang di bandar tak sama dengan bercakap orang di kampung. Maka inilah yang menjadikan dakwah Nabi ni sampai kepada semua orang. Kerana Nabi mengambil kira dengan siapa dia bercakap. Kita bukan nak tunjuk pandai. Kita bila mengajar bukan nak tunjuk pandai. Kita nak memandaikan orang. So kita kena tengok orang tu tahap apa, kita pendah bagi dia faham. Dia lagi seronok dulu mengaji tarikat, mengaji dulu. Dia kata hebatlah tok guru kita. Pasal apa? Dia mengajar sepatah haram aku tak faham. Tak tahulah orang dulu lagi tak faham, lagi tinggi ilmu tu. Bukan lagi tinggi, makna lagi tak erti lah yang mengajar tu. Kita nak tahu fiqh Nabi ni, bila kita nak tahu hebatnya Nabi, bila dia bercakap, bukan sahaja Arab yang bandar, hadari, hatta akan Arab yang duduk di ulu banat macam orang asli yang kita kata ulu, boleh faham perkataan Nabi. Dia mari jumpa Nabi, dia boleh masuk Islam. Pasal Nabi ni antaranya dia fiqh, dia tengok orang. Nampak? Ini satu kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Lepas tu apa lagi kita boleh ambil? Kenajisan air kencing dan cara menyucikannya. Jadi berdasarkan hadis ini, bila badui itu kencing, Nabi suruh basuh. Nabi suruh juruh bagi clear. Maka menunjukkan kepada kita air kencing manusia najis. Air mani najis ke tak? Tak. Pasal air mani, ni saya bukanlah nak cerita air mani, tapi nak cerita macam mana kita nak tahu najis tak najis. Air kencing kena basuh. Bila kena basuh, maksudnya dia najis lah. Tapi air mani dia tak najis. Kerana isteri-isteri Nabi Aisyah radhiyallahu anha umpamanya bagi tahu kata Nabi salat dalam keadaan ada bekas air mani pada pakaian Nabi. Dan Nabi kadang-kadang dia hanya macam kikih lagu tu je, tapi kesan tu duk ada. Artinya kalau dia najis, pakaian tu tak suci. Air mani tak najis. Cukup takat tu kita bincang. Air kencing najis. Jadi kalau air kencing kena baju, kena kain, kena basuh. Basuh okey. Najis pula, najis apa ni? Air kencing ni. Sat lagi dah juruh dengan air, pi duk balah pula dengan air tanah. Sakanah. Sebab itu tuan-tuan, ulama-ulama fiqh membahagikan najis kepada 3 bahagian. Mudahnya faham tuan-tuan, bukan payah. Berat. Ni, bahagi ni berdasarkan apa? Dia kata, berak tu najis berat. Kencing najis ringan. Pasal apa? Ayak dengan taik lain. Cerdik lebih pada fuqaha pula. Ringan berat tu bukan pada timbangan najis tu. Ringan berat tu pada cara macam mana nak cuci. Tuan-tuan kena ingatlah itu, cara nak mudah faham. Pasal apa kita kata najis tu berat? Pasal cara nak cuci dia, nak basuh dia payah. Itu maksud berat tu. Yang ni pasal apa kata ringan? Pasal cara nak cuci dia very simple. Pacik-pacik lagu tu cukup dah. Kan? Faham tak? Okey. So kita nak kena tahu, jenuh nak hafal. Tak payah hafal. Hafal hak berat dengan hak ringan dia. Berat babi dengan anjing. Babi dengan anjing. Berat babi dengan anjing. Ataupun apa? Kitab-kitab fiqh dia sebutlah. Adapun najis yang berat itu anjing atau babi. Dalam mazhab kita lah, kita pakai mazhab kita senang. Atau yang lahir daripada keduanya. Sekejap lagi tuan-tuan tanya pula, yang ni anjing pun tak, babi pun tak. Anjing ni pergi mengorak keldai tu, lepas tu mereka pergi buat projek, lahir mai. Keldai tu beranak, dia jadi andai. Anjing dan keldai.
Jadi najis apa? Dia kira pakai hukum anjing. Apa yang lahir daripada anjing dan babi tu. Okey. So yang ni berat kena basuh apa? Dalam hadis Nabi kata idza walagal kal fi ina'i ahadikum, apabila walag jilat. Panjang bahas, kita tak payah duk bahas panjang. Apabila jilat anjing pada bekas makanan kamu, bekas air kamu, faghsilu, basuh dengan 7 kali basuhan. Salah satunya ulahunna dengan air tanah. Oh berat, payah, susah ah. Dah kena basuh 7 kali. Pula air tanah pula ke atas. So najis berat. Tapi tuan-tuan, cuba habaq sepanjang 70 tahun hidup ni, berapa kali dah basuhkan tanah? Celah mana nak pergi duduk bergelumang dengan babi di Perlis ni? Kedai babi pun tak tahu tak mana. So dia semok perut, lemah perut lah aku, najis berat ni. Bila yang nak pergi duduk jumpa najis berat pun tak tahu. Maksudnya benda ni satu keringanan pada kita. Tak tahulah kalau saya ni ustaz hari-hari main najis berat. Awak, saya penternak babi. Oh, sakanlah. Kan? Maksudnya najis berat ni kita bincang, tapi nak kena tu payahlah. Kan? Anjing pun tak apa nak banyak, kan? Ada pula dia kata saya ustaz letih. Awak duk kena samak hari-hari. Awak pasal apa? Anjing duk main jilat pagang. Ya Rabbi. Anjing pergi jilat pagang. Yang hampir duk samak pagang tu nak cari apa? Yang tu orang panggil cari penyakit. Bukan semua yang anjing jilat tu kita pisah sama. Yang kita nak guna saja. Bekas makanan, bekas minuman, tempat kita nak salat. Kalau dia pergi jilat pagang, kita biar pergi lah. Faham ke tak? Azan untuk Bilal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an okey. So tuan-tuan tahu cara kita nak clearkan najis mutawassitah. Kencing manusia ni mutawassitah. Mutawassitah artinya pertengahan. Dia tak terlalu berat dan dia tak terlalu ringan. Semua yang najis tu dia masuk mutawassitah lah. Okey, clear. Macam mana nak clearkan najis mutawassitah ni? Air kencing kita, berak kita, apa semua ni macam mana? Mestilah hilang 3 perkara. Tuan-tuan mesti basuh, hilang 3 perkara.
Satu, ar-rih, bau. Yang kedua, al-laun, apa dia? Warna. At-ta'nu, rasa. So kalaulah kata ayak kencing tu kena di lantai, kan, kena lantai, juruh ayak. Lepas tu buat pemeriksaan. Ada tak warna? Tak ada. Ada tak rasa? Ada tak bau? Bau ni dapat dikesan jika dia memakan sesuatu yang seperti petai, jerin. Ini cukup A lah, kan? Nampak? So make sure 3 benda ni clear. Ni orang kita dia buat semak perut lah. Dia kata ni macam mana ustaz? Basuh baju ni, isi basuh kita baju ke apa ke, bila kita nak pakai, tak ada 3 benda ni, tak ada warna, tak ada rasa, tak ada bau, pakai sajalah. Betul? Basuh tangan dengan basuh mesin ni lagi bersih basuh mesin. Tangan kadang-kadang dia sentai tang tu ya, yang lain tu dia ketuk, dia celup dalam ni. Tak ada siapa duk pergi sentai betul-betul kan. Dia sentai buat syarat tu, dia ketuk, dia kibak tu, dia buang tu. Mesin ni, pasal tu mesin ni tak bagus kalau baju elok-elok kita basuh. Dia kecepat jahanam. Pasal dia putar sungguh. Kalau tuan-tuan nak tahu bersih tak bersih, dia saya tak mau mesin tak bersih. Mudah aja nak tahu. Masuk dalam tu, suruh bini tekan heavy wash. Lepas spin, ambil abang keluar. Yang hitam pun bersih. So tak perlulah kita nak menyusah atau kita nak buat benda menyulitkan. Basuh. Dia bercampur air kencing ke apa ke, bila kita angkat nak pakai, lepas kita kering apa semua tu, ada tak kesan najis? Ada tak ain najis tu? Ain tu ada tak? Ada tak ain najis pada baju tu? Kalau tak ada lah. Kita ni lebih ni jenis Spiderman ni boleh tengok boleh nampak X-ray tu. Tak, ain tak ada. Ain tu ni zat tu tak ada. Faham Okey, tu satu. Satu lagi saya nak tegur berkaitan najis mutawassitah ni, najis yang kita duk main selalu ni. Kita tak perlu nak bersusah-susahan sangat. Umpamanya, ini dalam mazhab kita dia sebut, kita masuk bilik air. Kita qada hajat. Pertama, kita orang Islam tak bolehlah qada hajat tempat terbuka tu. Pasal memang saya tengok tak ada air nak basuh. Kita masuk tandas, kita qada. Di dalam mazhab al-Imam Syafi'i, najis yang kena pada baju, kita nak solat lagi, yang tidak dapat dielakkan pada kadar yang sedikit, dimaafkan. Tuan-tuan ingat term ni, istilah ni, umum balwa dia panggil. Umum balwa, benda tak boleh nak lari. Okey, tuan-tuan dengar apa yang disebut di dalam mazhab al-Imam Syafi'i. Dia kata apa? Ini disebut dalam fiqh al-manhaji. Kadang-kadang orang mazhab Syafi'i pun dia lemah perut. Dia pasal buat tak semayang, tak bawa kain, tu seluar, tadi masuk bilik air, mocik. Sebenarnya dia tu pemalas. Lepas tu kita lagi bila nak semayang, qadha. Begitu. Orang laki-laki tak bawa kain pelekat, lepas tu wah-wah dengan seluar, wah-wah tu main pada setan,
qada. Balik ke rumah tak tahu betul. Pasal tak ada alasan dia nak qada. Orang perempuan tak bawa telekung. Tapi lah ni banyak dah faham dah. Dia pakai tu lebih pada telekung lagi. Baju, jubah Arab tengok pun. Tu dia, mandam. Dengan stukin, stungan, stung apa lagi. Sarung tangan, sarung kaki, sarung kepala. Kan? Dengkap, tutup dah. Boleh semayang. Semayang lah. Dia lupa lah. Telekung Jawa berbunga-bunga tu. Tak bawa mai. Itu bukan syarat. Lepas tu kita suruh ambil lah telekung masjid. Tak mau. Ada tek lalat, tek cicak. Lepas tu duduk di luar, tak salat. Tak boleh. Tengok apa kata ulama dalam mazhab al-Imam Syafi'i. Islam agama yang bersih. Wajib menghilangkan najis, memelihara diri daripada najis, kerana bersih daripada najis pada pakaian kita, diri kita, dan juga tempat kita nak salat. Diri kita mau bersih, pakaian kita mau bersih, tempat kita nak sembahyang mau bersih. Kerana itu adalah syarat sah sembahyang. 3 benda mau cek. Kadang dia mandi bersih, tapi kain dia ada najis, tak boleh tak? 3 benda kena make sure bersih. Diri kita, tubuh badan kita, pakaian kita yang kita nak sembahyang tu, dengan tempat kita nak salat. 3 syarat ni syarat sah salat. Kalau tak clear salah satu, tak sah. Pasal itu Nabi tengah sembahyang, buang kasut. Pasal di kasut tu ada najis. Kan kita baca dalam hadis tu. Okey. Tetapi, tengok. Dalam mazhab Syafi'i ni, sesungguhnya agama meraihkan kemudahan dan menghilangkan kesusahan. Tu dalam mazhab Syafi'i. Dia kata agama ni tak mau bagi orang jadi payah. Pasal tu siapa yang ajak bagi payah ni, dia bukan agama. Dimaafkan sebahagian najis. Tengok, dimaafkan. Maksudnya najis ada, tapi dimaafkan. Maksudnya tak apa. Macam kita pejam mata. Kerana apa? Disebabkan kesusahan untuk menghilangkannya, atau kesusahan untuk menjaga daripada terkena ayat tu kepada kita. Kita dah pedur, dah jaga, tapi possibility, kemungkinan untuk dia percik tu ada. Hak tu dimaafkan. Dia kata payah apa? Londeh habis. Boleh juga. Londeh habis, sangkut. Sat lagi bila dia nak pakai, dah majik pergi ke pintu ni ke? Dah kawan nu pancut pergi ke pintu ni ke? Kena pula di seluar aku. Dia kot tu pula. Tengah-tengah dia nak serlong balik, dia naik kaki kono, dia naik kaki kau ni, jatuh tertomoy. Tungin terbalik. Pasal tu kadang-kadang kapal terbang kan, bila ayat kecil, satu kapal terbang tu bergerak. Ingatkan air turbulent, apa tu, angin lintang ke apa. Rupa-rupanya kawan tu dah terbalik kuang dah. Dia nak serlong tu sempit, nak buh balik seluar tu sempit. Apa yang payah? Pasal tu ada satu orang sahabat, dia kata aku suka pakai jubah. Awak, senang aku nak selak. Tak apalah. Tapi kita nak habang kita agama taklah sampai teratur punya teruk. Benda yang sikit yang tak ada kesan, kan? Tak perlulah beli lampu biru tu, apa dia panggil, UV light tu. Pergi duk cek pula kot seluar ni. Kau tengok. Taklah. Ini dia panggil apa? Ini dia panggil melampau-lampau. Hulu. Dia kata apa? Maka dia maafkan kerana susah untuk menghilangkan atau menjaga daripada terkena najis tersebut, agar menjadi kemudahan kepada manusia. Contohnya percikan air kencing yang sedikit yang tak dapat dikesan oleh mata yang zahir. Jika terkena pada pakaian ataupun badan, maka dimaafkan. Nampak? Itu dalam mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Okey, najis yang terakhir, mukhaffafah, najis ringan, iaitu air kencing budak lelaki umur 2 tahun ke bawah, tidak makan apa-apa melainkan susu ibunya.
baby lelaki. Ulama kalau tengok depa bincang, seronok depa bincang pasal apa budak lelaki, pasal budak bukan budak perempuan. Panjanglah, tapi benda tu semua pandangan dia. Tapi macam inilah, kalau lah tuan-tuan tok ke tok wan ambil cucu lelaki, kita nak pergi masjid, cucu kita duk main, kita pun ambil dukung saatlah sementara nak pergi masjid. Hanya pancut, tak ada nak pakai pampers, kena baju Melayu kita pun pilah ambil ayak, pacik sikit kan, pacik sikit tu, maka kita boleh pilah sembahyang. Kan? Sebab itu dia panggil ringan, mudah. Pacik tu kan, bagi kena ayak sikit dia pi. Budak lelaki, tapi kalau orang tua ke apa ke, yang ni tak ada maaf bagimu lah. Tapi kita nak dukung pun sak mana, takkan 18 tahun duk dukung lagi. Abah tok wan tu. So ini nampak. Wallahu ta'ala a'lam. Itulah beberapa fiqh yang boleh kita ambil daripada hadis ini. Ada soalan tak? Okey. Okey, pertama tuan-tuan, kucing ni dia tidak najis. Nabi sebut dia tu okey, first kita kena tahu dia tak najis. Okey, pertama, kucing ni memang ada hadis, banyak hadis lah berkaitan dengan kucing ni. Cuma ada orang dia boleh belah kucing, tak apalah, ada orang dia tak boleh belah kucing. Tapi kucing ni pada zahirnya dia bukan najis. Nabi kata kerana dia apa? Minat tawafin. Kucing ni Allah Ta'ala tak bagi dia jadi najis sebab dia ni binatang yang tawafin, binatang yang berkeliling di antara kamu. So kalau dia mai, tuan-tuan, dia memang pi kencing, dia berguling, dia pi mana kita tak tahu. Tapi zahir dia, badan dia, zahir dia tu dia tak najis. So dia mai kat kita tak ada masalah. Kerana dia kata minat tawafin, dia tu binatang yang duk, kalaulah Allah Ta'ala hukum dia najis, Allah kita sama. Dia duk main kok kita melompat main duk semayang masuk celah kain apa semua, so dia tak najis. Cuma bila dia mai, dia pancut kencing, ayak kencing dia najis. Ayak kencing dia najis. So macam mana? Yang ni kita kena tengok kepada situasi lah. Pasal tu belah kucing ni dia satu cabaran juga, pasal dia pancut bukan dia ikut dan dia. Dia kena dia ikut dia pek pak. Kan? Tak tahulah kalau jenis pergi sekolah, dia pergi bilik ayak, ada juga yang pergi bilik ayak. Kan? Okey. Cuma saya nak sebut berkaitan dengan, so bila dia main nak kencing, tuan-tuan pandai tengoklah. Macam mana tuan-tuan nak biar dia kencing ke, nak halau ke apa ke, yang tu tengok. Tuan-tuan boleh bercakap dengan dia ke, bila ada dia sangat darab. Cuma saya nak sebut, kucing ayak kencing dia najis, kena basuh bagi hilang bau warna rasa. Kalau dia pancut di jubah ke, dia pancut di sejadah ke, dia pancut di kain kita ke, letih kita. Cuma saya nak sebut dah, bangki sebut ni, ayak kencing binatang yang halal dimakan, dia najis ke tak? Ulama bincang benda ni. Saya sebut ni, tuan-tuan belah kambing. Tuan-tuan nak pergi masjid, pergi tengok kambing. Sengak kambing ku ni mati ke apa? Pergi tengok. Tak tahu dia pancut. Tak guna punya kambing. Orang nak pergi masjid dia kepancut. Dia ni binatang yang halal dimakan. Okey. Sekarang tuan-tuan saya nak sebut pi lah.
Ulama berbeza pandangan tentang air kencing binatang yang halal dimakan. Daging dia tu halal dimakan. Adakah air kencing dia najis? Kenapa benda ni berlaku perbincangan di kalangan ulama? Kerana arahan Nabi suruh minum air kencing unta. Dan kalau di India, mereka minum air kencing lembu. Dan dikatakan siapa yang minum air kencing lembu ni cerdik dengan tak kena COVID. Tapi saya ingat ini semua bohong lah, pasal India pun sakan juga COVID kan. Dulu mereka kata India tak kena COVID pasal tak makan kari. Ini semua bohong lah. Tak keluar cerita mai. Okay. So saya nak habaq apa? Nabi kata dekat satu rombongan, mari mereka kena demam panas. Nabi kata pergi minum alban wa abwal. Pergi minum susu dengan air kencing. Sebab itu tuan-tuan pergi ke Mekah sebelum MERS-CoV tu, penyakit sesama Timur Tengah tu, bawa pergi ke ladang unta badui duk jaga tu, ada jual susu dengan air kencing. Dan sahabat saya dia kata dia pergi di satu kawasan duk minum teh dengan arak di Yaman, duk minum teh dengan arak, unta kencing, dia sambak kole ni cawan besar tu, tahan sak. Laziz. Lemak berkrim. Dan kalau tuan-tuan tengok, kalau tuan-tuan perasan, susu unta lebih mahal dari kencing unta. Kita tanya, Bul, ada kencing? Ada, kita ada. Dia bawa keluar bawah. Mahal pada susu unta. Pasal apa? Dia kata susu unta hang boleh perah bila-bila hang nak. Habis susu hang nak, hampir perah dia penting hang boleh. Tapi kencing hang kena tunggu dia punya time. So dia panggil limited edition, terhad. Faham tak? Maksud bila dia kencing tu boleh 3-4 botol. Oh, ini punya. So kalau eloknya kita minum tengah-tengah duk hangat dengan suam-suam tu. Minum ini ubat. Tapi tuan-tuan, jangan duk guna nama Nabi pula. Sunnah. Nabi ni bila dia buat benda, sebab tu saya kata kita kena faham konteks Nabi buat tu. Bekam, memang Nabi bekam, tapi dalam hadis Nabi bekam kerana sudah sakit kepala. Nabi bukan saja-saja pergi bekam. Tak ada pula hari ni bekam atau tak oh dak jom. Dah. Sakit kepala pergi bekam. Maksudnya bersebab. Tak ada pasal duk pergi minum air kencing unta cari penyakit. Tambahlah MERS-CoV pula. Nabi suruh depa tu, ada tak Nabi kata, "Oi, hangpa minum apa ni?" Tak minum apa lagi Rasulullah. Pi langgar air kencing 2-3 botol balik meh. Dah. Nabi suruh kerana depa tu demam panas Madinah. Depa minum lega. Okey, tak apalah. So bukan maknanya minuman kegemaran Nabi. Tak. Daripada hadis tu ulama kata, kalau kita kata air kencing najis, mana boleh makan najis? Dan Allah Ta'ala kata dia menurunkan kepada kamu penyakit, dia menurunkan ubat, dan jangan berubat melainkan, jangan berubatlah tapi jangan ambil benda haram. Kalau najis tak boleh makan, benda haram tak boleh berubat. So macam mana nak faham? Unta halal makan, binatang halal makan, air kencing dia tak najis. Satu qaul. Semua binatang yang halal makan, air kencing dia tak najis. Wallahu alam, saya tak tahu. So ini kita bincang. Tapi sebahagian fuqaha kata tak, darurah. Kerana darurah tubihu mahdurat. Nabi benarkan minum kerana darurat. Dan sesuatu yang darurat walaupun haram dia akan jadi halal. So benda ni khilaf. Tapi dah tanya pasal ayat kencing kucing tadi tu, saya pergi pada ayat kencing unta. Maksud kalau unta mai kencing ke, lembu mai kencing ke, basuh lah.
Basuh. Okey. Ini ada satu soalan bertulis. Berkenaan jampi serapah apabila tertusuk besi, bacaannya ialah surah Kautsar ayat pertama. Apabila bacaan sampai pada huruf thar, disebut 3 kali. Inna a'tainakal kautsar. Inna a'tainakal kautsar thar. Bacaannya hanya setakat ini saja. Adakah ia menyalahi akidah kita sebab ayat tersebut tiada berkaitan dengan tusukan besi? Mohon pandangan ustaz. Ya, memang benda ni mengarut. Pertama, tuan-tuan, kalau tertusuk duri, tertusuk besi, cabutlah. Cabut. Yang kedua, pergilah klinik, ambil suntikan, takut kancing gigi. Lepas tu ambillah antibiotik ke, buh minyak gamat ke. Kan? Kalau nak doa, bacalah Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma rabban nas, atau bacalah Al-Fatihah, boleh. Tetapi menetapkan surah Al-Kautsar, lepas tu direka pula kaifiat inna a'tainakal kautsar thar. Saya tak tahulah. Mungkin thar tu pasal tahan sakit. Dia kata saya try dah ustaz, lega. Yang ni jenis iman terkejut. Kita ni tuan-tuan kena ingat satu benda nah. Jadi bukan dalil dalam agama. Kita ajak lama dah. Ada benda yang Tuhan izin tapi tak redha. Tuhan bagi jadi. Berapa banyak orang yang berubat dengan bomo siam, tok sami, atau pergi minta ubat dengan orang kafir. Ni jenis-jenis tok apa, tok kong, tok ni kan. Betul ke? Tak boleh kita kata saya pergi minta ustaz oi. Ada. Pergi minta tok sami tu di wat siam, bukan wat hospital ni, wat ni kuil siam. Balik-balik mai ustaz oi, macam kutir tok buang. Dia bagi ayat apa? Dia bagi ayat ni, jampi dia lah, jenis Tok Sami Buddha ni. Tak apa ustaz no, kita ikhtiar. Lingkup habis. Saya tak nafikan benda tu boleh jadi. Pasal benda jadi ni bukan benda pelik. Pasal tu ada orang pergi minta nombor ekor kena. Dia kata ish no, macam mana dia kata dia ni tak betul. Dia habaq jadi, dia habaq buat kena. Yang ni bukan dalil. Ini bukan bukti kata dia tu betul. Tuan-tuan kena jaga-jaga. Ramai orang yang duk percaya ni kes jadi ni. Jadi pun sekali tu 1000. Ni ayat kencing riang-riang ke apa? Orang kita ni bukan boleh dia celapak tak ketahuan hala. Ayat apa tak tahu sapu lutut lega. Kawan tu makan ubat KMC lama mana dah, lega kes tu. Kebetulan pergi sapu ayat tu, dia kata aku lega. Yang lain pun pergi sapu beratuk lega ke tak? Nampak? Ayak terpancut, ayak lalah kali JKR kata apa? Pai atas bocor. Ayak kencing pokok apa di Kelantan tau? Yang ayak kencing menatang tu dia duk minum langgar. Dan sebenarnya tuan-tuan percaya tak? Sebenarnya dia sakit ni psikologi kita ya. Perasaan kita. Pasal itu kadang-kadang bila kita makan kita berasa lega, bukan pasal makanan tu tapi perasaan kita tu. Maka sebab itu tuan-tuan, duk habaq kawan budak tu pandai berobat jadi 2-3 hari ni. Nu ayak mana nu, di mana nu, hampa pergi cari nu, keluar nu sungai mana. Tak payahlah. Benda tu semua mengarut. Ayak yang berkat satu ya, Zam-Zam. Yang tu je dalam hadis. Yang lain tak ada. Ayak masjid ke, ayak surau ke. Ada pula yang pihabang, dia kata ayak masjid ni mau mujarab. Pasal apa? Pasal hari-hari duk dengar bacaan Quran. Tu dia pusing kot tu. Lah ni duk ambil ayat kolah masjid, COVID habis. So tuan-tuan tak payah percaya. Pi hospital, makan ubat, ikhtiar kan. Jaga kesihatan, doa banyak-banyak. Itu je ubat dia. Wallahu ta'ala a'lam. Petua-petua ni boleh amal selagi mana tak bercanggah dengan
Akidah. Macam tu juga apa? Ni saya nak pesan sikit lah. Demam kunin budak. Tak payahlah tuan-tuan, itu semua khurafat dan doktor pun kata lemah perut lah. Kuning budak, pergi lumuk kunyit, pergi lumuk apa segala lumuk. Kunin budak ni kerana masalah hati, berkaitan dengan darah, budak tu nak buang penyakit. Tak payahlah, banyak-banyak khurafat nu makan ni, tak payahlah. Makjun ni pun semua ni tak betul. Pergi hospital, minum susu, bagi minum susu, bagi banyak. Dengarlah cakap doktor, mati setengah budak-budak ni dengan petua orang tua-tua ni kan. Jemuk tengah hangat lah kali anjing pi tokok di mana tak tahu. Dan jemuk tengah panas ni pun tak ada dalam kajian doktor. Maka saya nasihat berkaitan dengan petua kesihatan. Allah kata dalam Quran, fasalu ahla dzikr, tanyalah ahli yang belajar bahagian tu. In kuntum la ta'lamun, jika kamu tak tahu. Berkaitan dengan kesihatan, percayalah dengan orang yang mengaji bab itu. Ikut nasihat dia. Kita kadang-kadang kawan tu pi mengaji bab tu, ada kepakaran. Mai duk dengar yang duk pepok pinang kat bawah ni. Bukan saya kata petua orang tua tak boleh pakai, tapi percaya pada orang yang bidang tu. Quran suruh ahlu zikir, ahli ilmu di dalam urusan itu. Kan? Nampak? Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.